Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk surat Ali Imran bab ke-13, muka surat 78, tajuk musibah di sebalik usia panjang. Ustaz, silakan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa ba'd. Kak Daniza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jal dan minta maaf kerana sedikit terlambat ya hantar anak ke sekolah tadi dan ada sarapan sikit, saya terlambat sikit, minta maaf. Jadi sebagaimana kata Kak Liza, kita masuk dalam surah Ali Imran ayat yang ke 178 ya. Siapa yang ada buku Message Deep dalam Al-Quran Karim, muka surat 78. Bawah topik musibah di sebalik usia panjang. Qala Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama baik untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Hanya saja kami menambahkan usia mereka itu agar bertambahlah dosa-dosa mereka. Sekejap. Alamak anu timbul. Okey, kerana sesungguhnya kami biarkan mereka berumur panjang supaya bertambah dosa mereka. Walahum azabum muhin, dan untuk mereka azab yang menghina. Itulah dia punya ayat yang boleh direnungkan pada pagi ini permulaannya. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita perhatikan bagaimana ada dua kali itu kan perkataan annama ataupun innama. Sama je lah. Cuma dia tengok kepada konteks ayat. Kalau konteks ini dia baca annama. Kalau konteks macam ni dia baca innama. Okey. Ada annama, innama. Benda ni saya ada sebutkan dah mungkin dalam kelas kita. Tapi kita ada beberapa benda kita kena selalu ulang-ulang supaya kita ingat bahawa annama ataupun innama artinya sesungguhnya, tetapi dia ada beza dengan inna. Contohnya di atas ni inna. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, yakni annama ataupun innama. Okey. Jadi sebenarnya innama ni dia berasal daripada dua perkataan. Okey. Saya tulis juga di ruangan chat supaya ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat catatan. Lafaz innama terbentuk daripada dua kalimah. Okay, apa kalimah tersebut? Okay. Satu, kalimah inna. Ya, lafaz inna yang bermaksud sesungguhnya. Okay, satu. Yang kedua, lafaz ma. Yang bermaksud tidak. Nampak Innama ni terbentuk daripada dua kalimah. Satu, kalimah ataupun lafaz inna, maksudnya sesungguhnya. Manakala lafaz ma bermaksud tidak. Sesungguhnya tidak. Okay, sesungguhnya ni kita menegaskan sesuatu.
Sesungguhnya semalam Perdana Menteri telah mengumumkan kabinet baru. Okey, contohnya. Kalau tidak ni kita menafikan. Okey, apa dia perkataan tidak? Ma fi nufusihim khairan qattu. Tidak ada dalam jiwa-jiwa Zionis kebaikan meskipun sedikit. Ma fi nufusihim, tidak ada dalam jiwa-jiwa mereka, yakni Zionis, khairan, kebaikan. Jadi ibu ayah dirahmati Allah sekalian ataupun ibu-ibu saja ya, bila digabungkan antara inna dengan ma menjadi innama ataupun annama, artinya ada sesuatu benda yang kita mahu tegaskan dan ada satu benda yang kita mahu nafikan. Nampak tak? Ada satu benda kita mahu tegaskan dan ada satu benda kita mahu nafikan. Okey. Sebelum kita melihat kepada ayat tersebut, cuba kita lihat sebagai contoh dalam surah Yusuf. Kerana surah Yusuf ini doa yang dibacakan oleh Nabi Yaqub AS agak jelas untuk kita fahami isu tersebut. Kata Nabi Yusuf AS, Innama ashku bassi wa huzni ilallah. Ay azza wa jal. Hanya saja aku mengadu segala kesusahan yang begitu menyerabutkan dan kesulitanku hanya kepada Allah. Okey. Satu, inna. Sesungguhnya aku mengadu keluh kesah ini kepada Allah. Yang kedua, ma. Artinya, aku tidak mengadu kepada selain Allah. Ma tu menafikan kan? Inna menegaskan, sesungguhnya aku hanya mengadu kepada Allah. Ma menafikan, iaitu aku tidak mengadu kepada selain Allah Azza wa Jal. Okey, nampak ibu? Kak Liza boleh nampak Kak Liza? Kak Liza, mana Kak Liza? Ya, Ustaz. Boleh jelas beza Jelas. okey, baik. Yang lain-lain semua boleh jelas Kak Aisyah semua okey. Puan Hayati Ibrahim, Ibu Bonda Alam pun ada. Bonda Azhar ada tak Bonda Azhar? Kak Jamila okey Kak Jamila? Indah mata macam mana? Okey. Faham, okey, jelas. Terima kasih banyak. Okey, jadi kalau dalam konteks ayat ini, boleh tak sesiapa tolong maklumkan macam mana kita nak faham annama dan innama di sini? Dan orang-orang kafir, dan janganlah sekali-kali orang kafir itu menyangka annama hanya sahaja kami memanjangkan usia mereka itu baik untuk mereka. Siapa boleh terangkan dengan konsep inna dengan ma tadi? Siapa nak cuba? Ibu Syarifah nak cuba? Cuba Ustaz. Okey, cuba. Silakan Ibu. Maknanya hanya, tak ada lain. Macam mana tu? Hanya 86 Hanya kepada Allah aku mengadu. Maknanya bukan ayat yang ini Ibu. Ayat yang kita bincang sekarang ni ayat 178. Orang kafir itu janganlah sekali-kali menyangka annama hanya sahaja numli lahum, kami memanjangkan usia buat mereka. Bukan surah Yusuf. Anfusihim, baik untuk mereka. So, macam mana kita nak faham anna dengan ma dalam ayat ini? Sesungguhnya tidak sama sekali. Siapa nak cuba dulu? Kak Liza pula. Macam ni Kak Liza? Sesungguhnya tidak sama sekali. Macam itulah maksudnya. Boleh buat satu-satu ayat dulu. Mula-mula ayat sesungguhnya. Yang kedua ayat premis yang kedua tidak. Apa yang sesungguhnya, apa yang tidak tu? Sesungguhnya Allah panjang keumur orang, tapi bukan apa? Kak Aisyah tak berapa jelas suara akak. Sesungguhnya Allah
memberi tempoh kepada mereka, tapi Mm-mm. bukan untuk kebaikan, tapi bukan untuk kebaikan, tetapi untuk orang mendapat lebih banyak dosa. Okey. Barakallahu fikum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memanjangkan usia mereka. Inna. Tapi ma menafikan bila usia mereka tu panjang, sebenarnya tidak ada kebaikan pun pada usia yang panjang itu. Okay. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya kami memanjangkan usia mereka untuk menambahkan dosa mereka. Ma, apa yang kita nafikan? Bukannya untuk menambahkan kebaikan buat mereka. Kenapa? Kalau kita ambil yang kedua tu, innama numli lahum liyazdadu isma. Okay, sekarang kita ambil inna dulu, sesungguhnya. Inna numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya kami memanjangkan usia mereka untuk menambahkan mereka dosa. Premis yang kedua, ma numli lahum liyazdadu isma. Tidaklah kami memanjangkan usia mereka dengan tujuan kebaikan, melainkan untuk menambahkan dosa mereka. Bukannya tujuan lain. Menafikan segala tujuan lain, bukannya panjang usia untuk memberi ruang pada mereka bertaubat, bukannya panjang usia demi memberi ruang mereka mendapat nikmat, bahkan untuk menambahkan dosa-dosa mereka. Okay. Itulah dia punya konsep inna menegaskan dan juga innama menafikan. Kalau dalam konteks yang pertama tu annama numli lahum khairul li anfusihim. Sesungguhnya kami menambahkan usia sesungguhnya mereka menyangka janganlah orang kafir menyangka sesungguhnya kami memanjangkan usia baik buat mereka. Ma menafikan sebenarnya tidak ada langsung kebaikan buat mereka. Okey, jadi itulah gabungan antara inna dengan ma. Maka saya juga sering menyatakan begini, kalau inna tu sesungguhnya, kalau innama hanya senya. Itu je. Sebab itu dalam bahasa Arab innama dipanggil adatul hasar. Adatul hasar ni menunjukkan benda tu je, benda lain tak ada. Hanya itu sahaja. Benda lain tidak ada. Hanya menambah dosa mereka je bila panjang usia. Okey. Itu perkara yang pertama, ibu-ibu sekalian. Perkara yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini sebenarnya ia khusus untuk orang kafir yang benar-benar mengikut jalan yang salah. Yang tu yang kita kena tengok ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat selepas. Ayat-ayat sebelum ni cerita pasal apa sebenarnya orang kafir yang dia atas lagi no, tapi kalau kita nak ambil atas sangat panjanglah sebab ceritanya bersaling kait. Okay, tapi kalau kita mula di sinilah, mereka mula menakut-nakutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka ni menyakiti hati orang yang beriman sampailah orang beriman pun rasa sedih dengan tindakan mereka. Kemudian mereka menjual kekufuran dengan keimanan. Mereka membeli kekufuran dengan keimanan. Artinya keimanan itu mereka let go, mereka ambil kekufuran dan sebagainya. Itu artinya ini merupakan orang kafir yang memang memilih jalan kesesatan. Kerana kita maklum Allah Azza wa Jalla ni wa hadainahun najdain, kepada sesiapa sahaja Allah Ta'ala akan tunjukkan dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi orang kafir ke sesiapa sahaja ke, mereka memang ada pilihan untuk memilih jalan kebaikan ataupun jalan keburukan. Tetapi Allah Ta'ala juga telah membuat peraturan. Peraturan Allah Azza wa Jalla ni, siapa yang buat benda ni dia dapat ini. Siapa yang buat benda ni dia dapat ini. Siapa yang buat benda ni dia dapat ini. Contohnya, Allah Azza wa Jalla tetapkan sesiapa yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, jiwanya akan menjadi tenang. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang menjaga kualiti dalam salat 5 waktu sehari semalam, maka ada peluang untuk memasuki syurga. Itu janji. Sesiapa yang menderhaka kepada ibu bapa tidak akan tenang hidup di dunia, apalagi di hari akhirat. Itu memang confirm. Sesiapa yang kedekut, maka ia akan mengurangkan keberkatan pada harta dia.
Itu formula-formula yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama juga formulanya, sesiapa yang cuba mencari hidayah, maka Allah Ta'ala akan membuka jalan hidayah. Tetapi sesiapa yang sengaja tidak mahu mencari hidayah, bahkan apabila hidayah itu datang mengetuk pintu hati mereka, mereka menolak hidayah tersebut. Sebagaimana orang-orang kafir jahili pada zaman Nabi SAW, mereka tahu kebenaran ajaran Nabi. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang betul selaras dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Namun mereka enggan menerimanya dalam keadaan sedar. Maka mereka tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla kerana mereka sendiri yang menolaknya. Berbeza dengan Abu Sufyan radhiyallahu an, beliau pada akhirnya membuka pintu hati beliau untuk menerima hidayah tersebut. Maka dia dapat hidayah itu. Okey. Jadi ini untuk orang kafir yang betul-betul jahat yang sengaja tidak mahu mencari punca hidayah. Justru orang-orang sedemikian Allah Ta'ala telah tetapkan satu peraturan, satu hukuman buat mereka, yang mana kalaulah umur mereka panjang pun ia tidak memberikan apa-apa kebaikan buat mereka, apalagi pintu hati mereka tertutup rapat daripada menerima pancaran hidayah. Baik, itu perkara yang kedua. Sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau orang beriman umur panjang itu baik. Dan kalau umur pendek pun baik juga untuk orang yang soleh. Orang soleh ni dia tak kira. Umur panjang pun baik, umur yang pendek pun baik. Bagaimana umur yang panjang itu baik untuk orang yang soleh? Itu memberikan peluang untuk dia beramal ibadat dan juga bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana pula usia yang pendek itu baik untuk orang yang soleh? Kerana menutup peluang dia melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okay. Tetapi bagi orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla ataupun orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, umur yang panjang ke, umur yang pendek ke, kedua-duanya tidak baik buat mereka. Kenapa tidak baik kalau umur tu pendek? Mereka tidak ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa pula tidak baik kalau umur mereka panjang? Kerana bila umur panjang, tadilah liyazdadu isma, hanya mereka menambahkan dosa. Apabila mereka menambahkan dosa, berarti mereka hanya menambahkan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi itu beza antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman ni segala-galanya baik untuk dia. Contohnya orang beriman. Saya nak tanya ibu sekalian, mungkin ibu boleh respon. Mati mengejut ni baik ke tak baik sebenarnya? Kematian yang mengejut. Tiba-tiba je pagi esok kejut-kejut tak bangun, kejut-kejut tak bangun. Dah meninggal dunia rupa-rupanya. Sihat. Umur baru 50 lebih. Tapi dah meninggal dunia. Cek dengan doktor, serangan jantung. Keluarga kata tak pernah ada sejarah penyakit jantung. Hidup sihat. Setiap hari bersenam, pergi berkebun. Tiba-tiba kena serangan jantung. Okey, kematian mengejut. Kematian mengejut ni ibu dirahmati Allah sekalian, satu benda yang baik ke benda yang buruk sebenarnya? Baik kalau buruk kalau dia bersedia unprepared. baik, Kalau tak bersedia. Okey. Baik, kalau baik tu? Kalau dia beramal salih, selalulah orang warak. Barakallahu fikum ibu. Artinya sebagaimana formula yang kita sebutkan tadi, kaedah yang kita nyatakan tadi, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla yang soleh, mati mengejut ke, mati tidak mengejut ke, semuanya baik untuk orang yang soleh. Okay. Kalau orang soleh meninggal dalam keadaan mengejut, tiba-tiba meninggal dalam kemalangan, meninggal dalam tidur, tengah-tengah makan tiba-tiba collapse pun ada, tengah main badminton berapa ramai dah. Orang main badminton collapse, ya. Orang beriman ni kematian mengejut semuanya baik untuk mereka. Kenapa? Kerana mereka tidak perlu mengalami kesulitan dalam hidup mereka, kesulitan untuk meninggal dunia. Tiba-tiba je mereka meninggal dunia. Tetapi orang yang beriman juga, kalau tidak mati mengejut, mati dalam keadaan sakit, ada yang sakit bertahun-tahun, ada yang sakit beberapa bulan, ada yang sakit tiba-tiba terus ditidurkan, masa COVID ditidurkan kemudian tak bangun-bangun kan. Dia menempuh sakit dahulu. Maka orang beriman dalam menempuh sakit pun baik buat mereka. Antara contoh orang yang meninggal dunia dalam keadaan menempuh sakit, tidak lain tak bukan Rasulullah SAW junjungan kita. Sakit lama. Kemudiannya barulah meninggal dunia.
Maka adalah pedoman untuk kita kalau kita sakit, apa sunnah Nabi SAW boleh kita tiru. Kalau Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan perang ataupun meninggal dunia dalam keadaan mengejut, maka kita tidak ada sunnah sakit sebelum mati. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla mentakdirkan Rasulullah SAW sakit lama dulu sebelum meninggal dunia. Bolehlah kita belajar sesuatu pedoman daripada Rasulullah SAW. Jadi orang beriman ni dia tak kira mati mengejut ke, mati dalam keadaan sakit ke, mati dalam keadaan apa pun, semuanya baik buat mereka. Tetapi kalau orang yang tidak saleh ataupun orang yang kufur ataupun pelaku maksiat, mati mengejut bahaya buat mereka. Kerana mereka tidak ada peluang untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mati sakit pun bahaya juga untuk mereka sekiranya mereka tidak mau insaf. Kerana mereka akan menghadapi penderitaan yang boleh membuatkan mereka makin tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Kecuali mereka membuka pintu hidayah, membuka pintu hati mereka untuk menerima hidayah. Okey. Jadi apa yang Kak Liza katakan betul, ini merupakan ayat istidraj. Istidraj merupakan satu benda yang kelihatan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya ia merupakan satu bala daripada Allah Azza wa Jalla, balasan terhadap orang-orang yang derhaka kepadanya selama ini. Allah bagi nikmat, dia kaya raya, sangkanya itu satu benda yang bagus. Tapi dengan kekayaan itu menenggelamkan dia. Allah bagi nikmat pada dia. Dengan dia ni sihat, tak pernah sakit. Tengok-tengok dengan dia sihat, tak pernah sakit, itu bahaya buat dia. Dia semakin takabur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia suka merendah-rendahkan orang lain. Jadi na'udzubillahi min zalik. Sedangkan orang beriman, pasti mereka akan sakit, pasti mereka akan pernah menghadapi kesedihan, pasti mereka akan menghadapi pergolakan dalam rumah tangga. Na'udzubillah, rumah tangga tak semestinya. Pasti mereka ada masalah dalam keluarga, sama ada melibatkan adik-beradik ke, anak-anak ke. Rumah tangga tak semestinya je. Rumah tangga orang beriman kebanyakannya bahagia. Pergolakan tu insya-Allah tidak wujud. Jadi nak ceritanya, dia mesti ada masalah-masalah yang dihadapi oleh orang beriman. Tetapi masalah itu sebenarnya bukanlah satu benda yang negatif. Masalah itu ibarat demam yang Allah Ta'ala takdirkan kepada anak-anak kecil. Yang mana bila mereka demam, itu menguatkan imuniti badan mereka. Dan mematangkan ibu bapa mereka. Kalau tak ada demam, itu bahaya juga untuk anak-anak yang kecil. Yang penting kita mengawal suhu demam itu. Dan kemudiannya kita lihat bagaimana kata Imam Malik dalam muka surat 79. Dikatakan antara bala yang paling berat ialah dipanjangkan tempoh dalam maksiat. Itu kita kutip daripada kitab Al-Bayan wa Tafsir. Bala yang paling berat ni dipanjangkan tempoh dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Sebab itu ada satu doa, dan doa ni selalu saya baca juga dalam solat selepas ba'diyah isyak. Kita dah buat dah. Kalau solat ini doa apa, solat ini doa apa. Kalau saya solat lepas ba'diyah isyak, kita solat lagi 2 rakaat. Semasa tasyahud akhir tu ada satu doa yang saya bacakan. Allahumma asnih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa asnih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa asnih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan sambung doa ini, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagiku untuk berbuat kebaikan. Jadikanlah usiaku ini atau usia yang panjang ini sebagai peluang untuk aku menambahkan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku kelak sebagai satu kerehatan daripada sembarang bentuk keburukan. Sama ada keburukan yang kita sendiri buat ataupun keburukan yang terhasil disebabkan orang-orang yang lain. Orang-orang lain. Jadi itulah perbincangan tentang musibah di sebalik usia panjang. Seterusnya, ibu-ibu ada soalan dulu sebelum kita pindah? Okey, tak ada Okey, kita teruskan. Kita memerlukan sentuhan motivasi. Semua dah ada ke buku ni? Message deep dalam Al-Quran Karim. Harap semua ada, senang kita nak jadikan Ada rujukan. Ustaz. Ada, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Okey, kita teruskan. Kita memerlukan sentuhan motivasi.
Okey, baik. Itu merujuk pada ayat 188, 10 ayat ke depan. 188. Okey, kita tengok dalam terjemahan dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La tahsabanna. Sekali lagi ayat la tahsabanna. Tadi wala yahsabanna allazina kafaru kan? Okey, ini pula la tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dan janganlah sekali-kali engkau menyangka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka lakukan dan mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Okey. Mereka ni gembira dengan apa yang mereka lakukan, satu. Dalam masa yang sama, mereka juga suka dipuji dengan benda yang mereka tak buat. Mereka tak buat pun, tapi orang ingatkan mereka buat. Orang pujilah mereka. Mereka pula yang duk bangganya. Padahal bukan mereka buat pun. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. Maka jangan kamu menyangka mereka akan terselamat daripada seksa. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan untuk mereka azab yang pedih. Okay. Tadi kalau kita tengok dalam ayat 178, walahum azabun muhin. Ini pelik ni. Kalau ibu-ibu tengok dalam ayat 176, 177, 178, mula-mula walahum azabun azim. Okey. Yang kedua, walahum azabun alim. Yang ketiga, walahum azabum muhin. Semua tu berbeza tu. Mula-mula azab yang azim, besar. Yang kedua, azab yang pedih. Pedih, sakit. Macam kita, orang yang, ialah dia luka, kena pisaukan. Pedih sangat rasanya. Tak dapat nak cerita pada orang pedih tak pedih. Kalau azab yang besar ni kita nampak. Contohnya bencana alam. Kita nampak benda tu. Pedih tu benda yang kita tak nampak. Okay. Ataupun yang ketiga, walahum azabum muhin. Bagi mereka azab yang menghina. Menghina ni maknanya bila kena azab tu malu. Kalau kita buat contoh apa dia? Orang yang jahat ini Allah Ta'ala timpakan azab pada dia sampaikan dia terkena penyakit-penyakit yang kelihatan pada wajahnya, kelihatan pada kulitnya. Ataupun orang tu dia buat satu kesalahan, dia mencuri jumlah yang banyak sekian-sekian, maka dia kena potong tangan, contoh kan. Malu, itu azab yang memalukan. Dan semua itu ada konteks yang berbeza. Kalau azab yang besar, macam mana? Kalau azab yang alim, macam mana? Kalau azab yang menghina tu, macam mana? Dan ada lagi azab yang lain. Azabun muqim, azabun aqim, azabun ghairu mardud, azabun syadid, azab yang keras, azabun syadid. Dia adalah macam-macam jenis azab. Yang paling banyak adalah azabun alim rasanya. Yang paling banyak. Dan semua benda tu dia adalah falsafah dia tersendiri. Tapi menarik apa yang boleh saya kongsikan dengan ibu-ibu sekalian. Dalam keadaan wallahu a'lam tentang jawapan yang sebenar. Azabun alim ni, azab yang pedih ni, ialah merujuk kepada sesuatu yang tak nampak tadi kan. Yang kita bila kita terkena pisau tu, kita pedih tu tak boleh nak cerita pada orang. Sakitnya, ya Allah, pedihnya tu kan. Jadi biasanya ia merujuk kepada benda-benda yang tidak kelihatan. Okay, contohnya kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, banyak tempat lah. Kita buat satu contoh. Ni. Walahum azabun azim. Okay. Tapi kemudiannya kita tengok. Walahum azabun alim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam kalbu mereka ada penyakit. Maka Allah tambahkan bagi mereka penyakit. Benda dalam kalbu ni benda nampak tak Kak Anis? Puan Ikin, tak nampak kan? Benda yang kita tak nampak. Bila benda yang tak nampak, sesuailah kalau azab yang dikenakan kepada mereka tu azabun alim, azab yang pedih, yang tidak kelihatan. Yang tak nampak pada pandangan mata kita. Okey. Kemudiannya kalau kita lihat pula dalam surah Ali Imran ayat yang kita bincangkan tadi, innal ladzina ishtarawul kufra bil iman. Cuba ibu-ibu tengok terjemahan dia.
Sesungguhnya orang-orang yang membeli kufur dengan meninggalkan iman. Ibaratnya dia pergi ke pasar, dia bawa satu duit, nama duit itu iman. Okay, saya nak beli kufur ni. Okay, dia pun bayar dengan duit iman, dia dapat kufur. Iman dan kufur ni benda yang nampak ke ibu-ibu ni rahmatullah sekalian? Benda yang tak nampak. Jadi bila benda tak nampak, logik dengan apa yang ulama bahaskan dalam surah Al-Baqarah, walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Okey. Kemudiannya kalau kita lihat pula dalam ayat 188, ini cerita tentang janganlah engkau menyangka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang gembira dengan apa yang mereka lakukan dan mereka suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Okay, ada satu perangai mereka ni, terutamanya orang munafik, mereka tak buat pun benda tu. Atau kalau mereka buat pun, mereka bukan ikhlas pun. Tapi orang puji mereka, baguslah kamu ni rajin solat. Mereka pun bangga. Padahal mereka datang solat tu berlakon je. Tapi tiba-tiba je mereka bangga. Bangga-bangga dalam hati mereka tu kita nampak ke ibu-ibu sekalian? Kita tak nampak. Perasaan gembira tu kita nampak ke? Benda yang tak nampak. Maka bila benda tu tak nampak, sesuai dengan kemunafikan yang ada dalam diri mereka, maka logiklah kalau azab yang dikenakan kepada mereka adalah berbentuk azabun alim, azab yang pedih. Okey, itu perkara yang pertama ya. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala menggunakan lafaz fi'il mudhari'. Yang ni selalu saya sebutkan pada ibu-ibu sekalian. Fi'il mudhari', fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni ada ya kat depan kan. Ya'kulun, yamshun. Ya'kulun sedang makan. Yamshun sedang berjalan. Yal'abun sedang bermain. Apa lagi? Macam-macam lagi lah. Jadi ini fi'il mudhari'. Jangan kamu menyangka orang yang berbangga dengan apa yang mereka lakukan. Dalam terjemahannya, jangan kamu menyangka orang yang sentiasa, bila fi'il mudhari' ini sentiasa berbangga dengan apa yang mereka lakukan. Wa yuhibbuna, fi'il mudhari' ada ya tu, you tu. Dan mereka sentiasa suka bila mereka dipuji tentang benda yang mereka tidak pernah lakukan. Apa maksudnya? Artinya, apa yang berlaku dalam ayat ini, cerita orang berbangga ni, cerita orang perasan lebih ni, cerita orang yang suka dipuji-puji berlebih-lebihan ini, ia bukan cerita zaman dulu sahaja. Bahkan ia berlaku sampai zaman sekarang, sampailah akhir zaman, wujudnya golongan-golongan yang tak buat apa-apa tapi suka dipuji. Wujudnya golongan yang tahu dia malas buat kerja tapi selalu naik pangkat kerana dia kaki bodek. Wujud je golongan yang tidak berusaha pun tapi dia mendapat keuntungan daripada usaha orang lain. Wujud je golongan yang malas bekerja dan malas membantu syarikat sebagai contoh tapi dia selalu je dipuji oleh bos kerana dia pandai mengambil hati bos dan dia pandai trik bos sedangkan orang bekerja tak dapat apa-apa. Benda tu wujud, perangai tu wujud sampai sekarang. Bukan ia hanya wujud pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah SAW kalangan munafik. Bahkan sekarang pun masih wujud perangai-perangai yang tak senonoh ini. Masih wujud. Na'udzubillahi min zalik. Padahal orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kalau benda tu dah tak buat, dah akan katakan, bukan saya buat ni bos. Yang buat tu kawan kita. Dia yang buat, saya ni hanya melengkapkan kekurangan dia sikit tadi tu je, bahagian tu je. Yang lain semua dia buat. Dia memulangkan pujian tu kepada orang sepatutnya. Ataupun kalau betul dia buat. Memang betul dia buat. Dan orang puji dia. Orang berikan dia anugerah perkhidmatan cemerlang, APC. Dia memulangkan segala pujian tu. Alhamdulillah. Ini semua merupakan nikmat pemberian Allah Azza wa Jalla kepada saya. Yang mana nikmat ini boleh ditarik pada bila-bila masa sekiranya saya tidak mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu. Ibu Niksum, adakah pada hari akhirat sahaja nanti? Wallahualam lah ibu, saya pun tak pasti. Tapi apa yang saya fahami, azab-azab dalam Al-Quranul Karim ni, dia boleh berlaku dunia dan juga akhirat. Dia boleh berlaku di dunia dan juga akhirat. Mungkin ada azab yang khusus, ada ayat yang mana azab itu khusus untuk akhirat. Ada ayat yang mana azab itu khusus untuk dunia. Dan mungkin banyak ayat yang mana dia merangkumi kedua-dua azab dunia dan juga akhirat. Wallahualam ibu ya. Dalam konteks ayat ini saya pun tak tahu
Adakah ia merangkumi dunia akhirat ataupun bagaimana? Wallahualam. Baik. Kemudiannya satu pengajaran yang perlu kita ambil, kemudian ada pengajaran yang perlu kita ambil dalam ayat 81. Betul, kita tidak boleh memuji orang secara berlebih-lebihan kerana khawatir akan menerbitkan rasa sombong dan besar diri dalam dirinya. Kita juga ditegah sama sekali untuk mengampu apalagi dengan tujuan-tujuan tertentu. Tak boleh. Tak boleh kita puji berlebih-lebihan, tapi kalau kita puji secukupnya, memang wajar kawan tu dapat pujian, okeylah. Tapi berlebih-lebihan tak boleh. Tak boleh. Okey, tapi saya sambung lagi. Namun, kita dibolehkan untuk memuji seseorang yang telah melakukan kebaikan agar dengan itu, dia berasa dihargai dan lebih bersemangat untuk melakukannya. Kita juga tidak bersalah jika mahukan pujian selagi mana kita tidak berasa hebat dan melebihi orang lain. Mestilah kita juga sebagai manusia ni pun mendambakan pujian daripada orang lain. Tapi pujian, kita kata apa? Pujian garam. Jadi artinya kita bubur garam tu dalam makanan secukup rasa. Okay, bukannya kita berlebih-lebihan meletakkan garam tersebut. Jadi kita nak pujian tu pujian yang cukuplah menghargai apa yang saya buat. Tak perlu berlebih-lebihan. Cukup je. Contohnya saya sendiri pun rasa gembira apabila orang datang jumpa dengan saya di pesta buku. Okay, dia pun sebut buku Zuhairi ni, alhamdulillah bahasa mudah, mudah difaham. Tolak buku rahsia kalimah dalam Al-Quran tu mungkin agak berat masa tu. Itu antara buku-buku awal. Tapi kalau baca buku Message Deep ni, saya rasa mudah kot. Dah sedaya upaya tak nak masukkan maklumat ilmiah, tak nak bahas menggunakan pelbagai tafsir. Saya ambil 1-2 maklumat sahaja supaya dia mudah. Jadi beberapa orang datang, dia kata, alhamdulillah buku mudah difahami. Saya pun rasa gembira. Saya pun rasa wajar untuk saya gembira apabila orang berkata demikian. Tetapi bukanlah gembira tu bermakna kita pun rasa kita hebat, kita rasa lebih daripada orang lain. Tak, saya hanya gembira je. Gembira alhamdulillah usaha saya ni dihargai oleh orang lain dan orang lain rasa mudah membaca buku tulisan saya rasa gembira sangat. Itu saja. Bukannya saya pun nak cerita pada orang lain, tengok semua orang puji aku, buku aku lah yang terbaik ke apa, tak. Dalam keadaan kita faham buku kita banyak kelebihan, banyak kelemahan, dan banyak lagi buku lain jauh lebih hebat, tapi sekurang-kurangnya orang kata buku saya mudah difahami pun, saya rasa alhamdulillah, terima kasih banyak atas pandangan tersebut. Alhamdulillah. Okay, baik. Sesiapa saja kalau kita masak, sebagai contoh, ibu-ibu masak dan suami, anak-anak puji sedap sangat makan ni, kita pun rasa gembira. Kita rasa masih makin bermotivasi untuk terus memasak kerana mendapat pujian yang sewajarnya daripada orang-orang terdekat dengan kita. Itu lumrah manusia memerlukan sedikit pujian, yang mana dengan pujian itu, Datuk Fadil ada rupanya, barakallahu fikum. Dengan pujian itu, ia menyuntik motivasi kita. Kita makin bersemangat, kita makin, kita kata bernafas untuk melakukan amal-amal kebaikan. Fitrah manusia mahukan sedikit pujian sebagai lonjakan motivasi dirinya. Pujian itu ibarat garam, hanya perlu secubit dan tidak perlu berlebih-lebihan. Okey, itu dia. Kemudiannya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, kita dah tamat perbincangan tentang surah Ali Imran dan terima kasih atas juga pandangan daripada Ibu Syarifah, daripada Ibu Nexum, barakallahu fikum. Okey, sebelum kita, bila kita dah pindah, dah habis surah Ali Imran, kita akan kembali kepada surah yang pertama lah, yang namanya Suratul Baqarah. Betul tak, Cik Niza? Betul Ustaz, Al-Baqarah tak bermula lagi. Kira habis dah lah yang depan-depan, Baqarah je lah kan? Ya. Semalam kami mesyuarat dan kami ada beberapa buku yang kami nak terbitkan. Tapi mungkin dalam selepas 95, saya berfikir untuk menerbitkan sebuah buku yang berjudul Message Deep dalam Suratul Nur. Kerana Suratul Nur ini betul-betul deep dia punya pengajaran dia yang boleh kita bincangkan insya-Allah. Okay, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk mukadimah Suratul Baqarah pada pagi ini, ibu-ibu ada apa-apa nak dibincangkan dahulu? Okay, tak ada Kalau tak ada, kita terus Suratul Baqarah, muka surat yang pertama. Okay. Bila kita sebut tentang Suratul Baqarah ini, ulama menimbulkan satu persoalan
mengapakah surah ini dinamakan Al-Baqarah? Pertamanya kita kena jelas bahawasanya nama-nama surah ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan nama surah merupakan nama yang diberikan oleh para sahabat ataupun ulama terkemudian. Bukannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat-sahabat tengok, ni ada ni nama perkataan orang beriman. Perkataan ghafir. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqabi zittaul. Maka dia letaklah nama surah ghafir. Okay, surah ini pula nampak gaya ada ni perkataan Muhammad wallazina amanu bima nuzila ala Muhammad. Kita letaklah nama Muhammad. Surah ini ada perkataan fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kita letaklah nama surat Al-Fath. Okay. Ada ulama yang ada pandangan menyatakan itu merupakan ikhtiar para sahabat dan juga ulama terkemudian. Boleh tak sekejap je saya nak ambil air masak sekejap. Okey, sorry. Okey. Tapi pendapat yang kedua pula menyatakan bahawasanya nama surah ini memang bersumberkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut nama surah bersumberkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi Muhammad ambil daripada Jibril alaihi salam dan Jibril alaihi salam ambil dari langit sana tu. Jadi puncanya datang daripada Allah Azza wa Jal juga. Bukannya rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi artinya kalaulah betul pendapat yang kedua sebagaimana disokong oleh beberapa pengkaji dan mungkin Ustaz Syari pun setuju dengan pendapat ini. Nama surah itu datang daripada Jibril yang diambil dari langit. Maka pastilah nama surah itu ada kelebihan tersendiri, ya. Okey, kalau kita sebut tentang surah Al-Hujurat sebagai contoh, apa maksud hujurat ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kamar-kamar. Kamar-kamar kan? Kamar ni apa maksudnya Kak? Bilik. Bilik. Okey, terima kasih banyak Kak Liza. Jazakumullah khairan. Okey, ni kita tengok dulu. Surah Al-Hujurat. Ada tak ada tunjuk terjemahan di sini? Oh, tak ada kat sini dia sebut. Okey, tapi apa yang Kak Liza sebut tu betul lah. Surah Al-Hujurat iaitu surah kamar-kamar. Okey, tapi sekarang ni cuba kita tengok. Apa sebenarnya pandangan ulama tentang suratul Hujurat? Okey. Surah Al-Hujuratul mana surah Hujurat ni siapa nampak? Al-Hujuratul Qaf. Az-Zariyatul Tur. Terima kasih banyak ibu. Okey, cuba kita tengok Suratul Hujurat. Oh, dia tak boleh kat sini. Dia kena tengok kat mana ni. Apa dia maksud hujurat yang dibawakan oleh para ulama tafsir pula. Nak kena faham hujurat ni mengikut tafsir dia. Okey, mana ni? Hujurat. Ni hujurat. Hujurat ialah jamak bagi hujrah. Kalau hujrah satu bilik. Hujurat bilik-bilik. Okay. Sebagaimana ghurufat, dia jamak pada ghurfah. Zulumat, dia jamak pada zulmah. Zulmah, satu kegelapan. Zulumat, kegelapan. Ghurfah, satu bilik. Ghurufat, bilik-bilik. Okey. Jadi sekarang ni, bila kita sebut tentang Al-Hujurat, Ar-ruk'atu minal ardil mahjurah bihaitin yuhawwitu alaiha. Satu tempat yang mana dia ada dinding-dinding yang menghalang. Kerana Al-Hujrah ini ada kaitan dengan hijr. Hijr ini halangan-halangan. Dia boleh jadi batu, jadi halangan ataupun halangan yang dibuat daripada batu.
Kerana bilik-bilik kita ini dipisahkan dengan bilik orang lain ataupun dipisahkan dengan ruang tamu dengan adanya halangan dinding. Sebab itu bilik dinamakan sebagai al-hujurat. Okey. Itu satu dulu. Itu kita panggil sebagai tafsir literal ataupun sintetik. Ini cara nak faham satu benda tu dia ada ni kan, dia ada sintetik. Okay, sintetik ni artinya kita terjemahan biasa je, literal, secara literal. Okay, mana ni? Kalau annahum sabaru hatta alah tak jumpa pula. Ya ibu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqiluna. Sini. Mana hujurah? Okey, hujurah. Tak ada disebut kat sini hujurah. Saya nampak guys, saya kena tengok satu tempat lagi. Minta maaf, sini tak ada. Sekejap ya ibu. Fi Zilalil Quran, tafsir Ibn Katsir. Okey, kita tengok tafsir Ibn Katsir. Hujurat pun tak ada juga. Tak jumpa. Ada Ustaz, perenggan 1 baris nombor 2 dari bawah. Okey, saya jumpa. Cuma saya tak jumpa yang tafsir yang saya mahukan tu. Saya tak tahu dia berada dalam tafsir yang mana sebenarnya. Okey, tak apalah yang tu. Sebenarnya walaupun hujurat itu diterjemahkan sebagai bilik-bilik, yang paling tepat bukannya bilik-bilik, tetapi rumah-rumah. Rumah-rumah, bukan bilik-bilik. Ai buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu rumah-rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom ibu-ibu macam ni kalau saya boleh ceritakan kepada ibu-ibu sekalian bagaimana cara memahami tafsir ini secara mudah dulu. Langkah yang pertama adalah sintetik, panggil. Sintetik. Contoh, hujurat, al-hujurat difahami sebagai bilik-bilik. Okey, bilik-bilik. Okey. Yang kedua dia pergi semantik. Semantik ni artinya kena tengok dalam konteks yang tepat. Sebenarnya adakah hujurat itu difahami sebagai bilik-bilik ataupun bukan? Maka secara semantiknya yang lebih tepat adalah hujurat sebetulnya adalah rumah-rumah, bukannya bilik-bilik. Kerana kalau kita kata bilik, ayat tadi innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ni sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilikmu, kebanyakan mereka tidak mengerti tentang adab. Kalau kita kata luar bilik, artinya orang-orang tu datang rumah Nabi SAW, mereka dah masuk dalam rumah Nabi, duduk di ruang tamu, lalu mereka pun manggil-manggil Nabi di ruang tamu tersebut. Itu tak logik. Tapi bila kita faham hujurat itu sebagai rumah, artinya mereka berada di luar rumah Nabi SAW, lalu mereka memanggil-manggil Nabi dari luar rumah. Itu yang betul. Dan apabila kita baca dalam sirah pun, rumah-rumah Nabi SAW dipanggil sebagai hujurat. Rumah-rumah Nabi SAW di Madinah tu di sebelah kiri Masjid Nabi, ia dipanggil sebagai hujurat. Jadi secara semantiknya, hujurat adalah rumah-rumah. Tapi dia pergi ke level ketiga pula, namanya pragmatik. Pragmatik ni artinya bagaimana cara kita nak memahami secara betul arti bilik ni, arti rumah ni. Apa benda yang Allah nak bincang pasal rumah? Oh, rupa-rupanya al-hujurat ialah hadangan ataupun halangan. Dan biasanya hadangan dan halangan itu dibuat daripada batu. Hajar itu batu. Okey. Artinya bila ada hadangan, inilah rumah kita. Kamu pula buat hadangan kamu sendiri, itulah rumah kamu. Hadangan itu daripada dindingnya, ada tiangnya, itu hadangan. Ini rumah kita, ini rumah mereka, ini rumah jiran kita. Okey.
Bila kita sebut adanya hadangan ataupun adanya halangan, adanya kita kata apa benteng-bentengnya, surah ini sebenarnya nak mengajar kita ada beberapa benda yang dihalang kita melakukannya. Ya. Merujuk kepada halangan-halangan atau larangan-larangan yang ditegaskan dalam surah ini. Seperti contoh apa dia? Okay, ke depan kan kita jumpa banyak hadangan yang dinyatakan oleh Allah. Antaranya kita tengok la yaskhar qaumun min qaumin, jangan merendahkan orang lain. Wala talmizu anfusakum, jangan kita mencela orang lain dengan kita mencela orang lain. Wala tanabazu bil alqab, jangan panggil orang lain dengan panggilan yang mereka tak suka. Wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari mengintip-ngintip kesalahan orang lain. Wala yaktab, jangan kamu mengumpat. Jadi adanya hadangan yang disediakan oleh Allah dari awal lagi. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu memandai-mandai mendahului Allah dan juga Rasulnya. Jangan la tarfa'u aswatakum, jangan tinggikan suara lebih daripada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan bercakap lantang. Okey, jadi di sini adanya hadangan-hadangan. Secara literal, peringkat awal yang namanya sintetik, Al-Hujurat bilik-bilik. Tapi bila kita lihat dalam tafsir, Hujurat bukan bilik-bilik, tetapi rumah-rumah. Itu namanya level semantik. Kemudian bila kita pergi kepada maksud yang sebenar, iaitu pragmatik. Mal murad bizalik, apa sebenarnya yang mahu dikehendaki dengan nama rumah-rumah? Rupanya adanya hadangan-hadangan. Yang perlu kita jaga, jangan kita sampai melanggar hadangan-hadangan tersebut. Jadi begitu. Sama juga apabila kita berbicara tentang satu surah namanya Suratul Baqarah. Pelik kan ibu-ibu sekalian? Kalau kita terimalah memang nama surah ni datang daripada Jibril alaihissalam. Kalau kita terima. Surah ini merupakan surah yang paling panjang dalam Al-Quranul Karim. Berapa ayat? 286. Surah ini lebih kurang dalam 48 muka surat. Sebenarnya tak sampai ya. Dia dalam 47 muka surat lebih. Okey. 47 bukan 49 49 48 betul lah 48 47 lebih. Dan surah ini merangkumi 2 juzuk lebih. Surah ini ada pelbagai cerita. Kalau ibu-ibu tengok dalam, kalau kita tengok sepintas lalu lah, dalam ayat 30 cerita tentang pertabalan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah. Kemudian kita tengok ayat depan lagi, cerita tentang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, mulki Sulaiman. Kemudian macam-macamlah hukum hakam yang terdapat dalam surah ini. Hukum hakam tentang arak, hukum hakam tentang tengok anak bulan, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil nisa, yas'alunaka 'anil mahid dan sebagainya. Kenapakah surah ini tidak dinamakan sebagai surah Al-Khalifah sesuai dengan pelantikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah? Kenapa surah ini tidak dinamakan sebagai surah Mulki Sulaiman sesuai dengan ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman? Kenapa surah ini tidak dinamakan sebagai suratul Ahkam? Kerana banyak hukum hakam ditegaskan dalam surah ini. Kenapakah surah ini tidak dinamakan sebagai suratul Iqtisad ataupun suratul Mal? Kerana hujung-hujung surah ini dalam begitu banyak ayat berbicara tentang pengurusan harta dan kemuncaknya berkenaan dengan ribawi. Kenapa tak disebutkan surah tentang Al-Mal? Kenapa terlalu banyak kenapa tu? Tiba-tiba dalam surah yang begitu panjang, yang rencam dia punya perbahasan dia, yang pelbagai topik diketengahkan, Allah Ta'ala telah memilih nama ini Baqarah. Yang mana nama Baqarah ini disebutkan berapa kali ibu-ibu sekalian? Okey, kita tengok. Nama Al-Baqarah telah disebutkan sebanyak, bukan ini banyak-banyak part lain ni. Okey. Hanya ini saja, sebanyak 4 kali sahaja nama Baqarah disebutkan dalam surah ini. Itu pun 4 kali itu pun hanya dalam beberapa ayat je.
ayat 67 sampai ayat 71. Okay, walaupun dia 4 kali, dia cerita benda yang sama. Satu cerita yang sama. Tapi kenapa surah ini dinamakan Baqarah? Yang mana Baqarah ini bermaksud lembu betina. Ataupun boleh juga ada orang faham Baqarah ni bukan lembu betina. Tetapi seekor lembu. Huruf ta di belakang tu menunjukkan seekor. Tapi mungkin yang tepatnya adalah memang lembu betina pun. Kenapa? Okay, saya nak sebut sikit je. Kerana dalam cerita sebagai akhir ya, seminit-minit terakhir ni, saya takut ibu-ibu ada kelas lain. Ada kelas lain ke Kak Niza? Tak ada Ustaz. Tak ada, hari ni tak ada kelas. Kali kelas postpone. Oh, barakallahu fikum. Jadi saya ambil sikit lah, 5 minit lebih kurang ya. Saya pun tak boleh lama mengantuk ni. Okay, baik. Okay. Jadi ceritanya, kalau ikut Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam muka surat pertama tu, kerana di sebalik cerita lembu ni kan ada cerita orang mati hidup semula. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ini cerita orang mati hidup semula ni. Allah Ta'ala kata apa dia? Ambil satu bahagian daripada lembu tu. Idribuhu bi ba'diha. Pukullah si mati tadi. Tiba-tiba si mati tu hidup semula. Kazalika yuhyillahul mauta wa yuritum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kenapa? Orang mati itu hidup semula untuk mendedahkan siapa sebenarnya yang membunuh dia. Jadi hidup sekejap je. Okay, siapa sebenarnya yang membunuh dia? Tapi selepas peristiwa itu, semua kosat qulubukum, hatimu menjadi kesat semula. Tak apalah cerita lain. Jadi kerana ada cerita kehidupan semula selepas kematian, bagaimana seorang yang telah mati hidup semula setelah dipukul satu bahagian lembu kepada badan dia, ekor lembu ke apa benda lembu kita tak tahu. Bila pukul pada si mati hidup semula. Maka kata Syekh Sya'rawi, di sebalik kisah lembu betina ada mesej agung yang mahu disampaikan oleh Allah Al-Hayyul Qayyum, iaitu kisah kehidupan semula selepas kematian. Agenda akhirat dan agenda hari pembalasan merupakan agenda yang sangat besar dan perlu diberikan perhatian oleh kita semua. Jadi sebalik nama Baqarah tu sebenarnya poin yang mahu disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah cerita hidup semula selepas mati. Ingat, kita bakal mati dan kita akan hidup semula. Okey, satu. Sebahagian pekaji pula melihat asal-usul nama Baqarah itu sendiri. Kenapa lembu dinamakan Baqarah? Kerana bakar ini membajak. Lembu digunakan untuk membajak. Okey. Daripada perkataan membajak itu, kita pun kata membajak ilmu. Orang itu satunya membajak tanah tu betul lah. Tapi satu lagi membajak ilmu. Sehingga si pandai, si cerdik dan si genius ini dipanggil Al-Baqir. Dulu-dulu ada seorang ilmuwan digelar sebagai Ja'far Al-Baqir. Ja'far si bijaksana. Jadi artinya bila sebut nama Baqarah, ia cerita tentang kebijaksanaan. Ia bincang tentang soal ilmu. Ia cerita soal menggali ilmu. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla mahu sampaikan satu mesej yang begitu tersirat. Bacalah suratul Baqarah. Galilah ilmu yang terdapat dalam suratul Baqarah. Dengan itu kamu akan peroleh pelbagai maklumat yang begitu manis yang telah dihidangkan dalam surah ini. Maka sesiapa yang membaca suratul Baqarah dengan penuh perasaan menggali tadi, maka dia akan mendapat ilmu yang begitu meluas dan melaut dalam suratul Baqarah. Wallahu a'lam. Begitulah cerita pada hari ini. Jadi kita boleh berhenti di sini. Ibu-ibu dirahmati Allah ya. Okey. Kita berhenti di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati pengajian kita pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih.